Okey, Abang Boy mengaku Abang Boy ni memang pendendam orangnya. Kalau korang buat onar dengan Abang Boy diam je mula-mula. Tapi korang sabar jap. Abang Boy akan ambil masa untuk balas dendam dengan cara yang paling klasi, paling remeh. Janji Abang Boy puas hati. Korang tunggu entry Abang Boy yang paling last. Abang Boy ceritakan pengalaman kawan Abang Boy sendiri, apa yang dibuat dekat ex yang tinggalkan dia. Video ni hanya bertujuan untuk hiburan dan diharap dapat menjadi iktibar kepada kita semua. Korang jangan anggap Abang Boy bagi idea dekat korang untuk buat weh. Nah ya anak orang, ada di antara entry ni salah di sisi undang-undang. So korang jangan buat hal Kang tak pasal-pasal Abang Boy dengan kau sekali kena kutip masuk ke dalam. Adalah lebih baik untuk kita memaafkan dan serahkan kepada Maha Kuasa. Ingat, jangan ikut. Viewer discretion is advised. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, pelik dan seram yang terjadi di selatan dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang ni dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Sebelum kita continue, let's roll the intro. Tak ada apa yang lebih sakit hati bila dapat tahu yang kekasih hati kita main kayu tiga. Nak tambahkan lagi luka dekat jiwa, kita terpaksa keluar pula daripada rumah sebab kita tinggal dekat rumah ex kita tu. Ini yang terjadi kepada seorang lelaki yang bernama Duke. Dia dapat tahu yang awet dia ni curang dengannya semasa dia pergi outstation. Awet dia sendiri call daripada outstation tu mengaku yang dia telah curang dan mengarahkan Duke untuk keluar daripada rumah tu sebelum awet dia ni balik daripada outstation. Panas mat. Serius panas. Dah lah kena curang, siap kena halau lagi tu. So dia ambil masa untuk bersedih dan last-last dia ambil keputusan untuk balas dendam. Duke ni buka Amazon dan membeli 20 unit alat yang bernama noise maker. So alat ni kecil je, benda ni boleh diprogram untuk bunyi-bunyi yang kita nak. Dia punya volume pun tak kuat sangat. Dia macam bunyi dengar tak dengar macam tu lah. Bunyi-bunyi macam orang bernafas, cakar dinding, bunyi budak-budak menangis dan macam-macam lagi lah. So apa yang dibuat adalah dia sorokkan benda-benda ni semua di sekitar rumah, dekat dalam kereta, bawah katil. Memang pot-pot yang betul tersorok lah, senang cerita. Bila dia dah puas hati, dia pack barang-barang dia, terus belah. Beberapa bulan kemudian, dia pun dah memulakan hidup baru dekat tempat lain. Duke ni adalah seorang kawan yang dia selalu keep in touch, circle yang sama dengan ex dia. Lepas tu satu hari, kawan dia ni ajak keluar melepak. Dia pun okey je lah. Masa tengah sedap-sedap bersembang tu, si member dia ni tanyalah si Duke ni kalaulah dia ada idea macam mana nak prank orang. Si member dia ni sebenarnya plan nak pergi camping dan tengah cari idea macam mana nak prank member-member dia orang dekat camping trip tu. Duke teringat balik satu prank yang dia dah buat dekat ex dia. So dia ceritalah pasal noise maker ni. Dalam si Duke ni tengah bercerita, member dia pun buat muka pelik. Elok je lepas Duke ni habis describe pasal noise maker ni, member dia pun bertanya, kau ada buat benda ni dekat ex kau ke? Masing-masing pandang each other. Si Duke ni senyum dan mengaku yang dia letak noise maker dekat sekitar rumah ex dia. Member dia terus ketawa terbahak-bahak guys. Cilaka musibat. Korang nak tahu tak apa yang jadi? Hubungan ex Duke ni dengan pasangannya hanya bertahan beberapa bulan je. Semua ni disebabkan mereka dua terdengar bunyi-bunyi pelik di sekitar rumah. Setiap seorang dengar bunyi yang lain-lain guys. Yang si awet dengar bunyi budak-budak ketawa, yang si lelaki ni pula dengar bunyi cakaran. Diorang siap panggil paderi untuk halau hantu, pun tak jalan juga. Siap pergi check ward psikiatri, kok-kok lah diorang ni ada masalah mental ke apa ke. Penyudahnya lelaki tu tak tahan dan decide untuk break up dengan awet ni dan keluar daripada rumah. Tak lama kemudian si awet ni pun keluar juga daripada rumah tu sebab tak tahan dengan bunyi-bunyi pelik. Hei, musibat tol. Kalau jadi dekat Abang Boy lah, goyang geng. So kita pergi entry seterusnya. Siapa dekat sini duduk kat apartment? Pernah tak terjadi benda macam ni? Korang nak tidur malam-malam, tengah nak hanyut dekat alam mimpi tu, tiba-tiba jiran atas rumah korang pasang lagu kuat-kuat, hentak-hentak kaki. Tengah-tengah malam dorang nak berparti. Sekali dua okey lagi. Kalau dah
tiap-tiap malam. Oi, pisang mat. Ini yang terjadi kepada seorang pelawak daripada Kanada yang bernama Matt O'Brien. Dia dapat tahu yang Bluetooth speaker jiran atasnya tak diletakkan apa-apa password. So apa lagi? So apa yang dibuat adalah dia buat beberapa lagu khas untuk jirannya. Setiap kali jiran atas dia buat perangai, dia akan connect laptop dia dengan speaker jiran dia dan memainkan lagu special ni. Korang cuba usaha klip ni. Your music sucks. Please turn it down. Your music sucks. Please turn it down. Your music sucks. Please turn it down. Pada bulan April 2022, seorang Reddit user yang bernama SaltyWeb247 baru balik daripada supermarket. Dekat apartmen dia ni ada satu je lift. Secara kebetulan ada seorang kurier sedang tunggu dekat pintu hadapan. Ini apartmen yang kena ada access card untuk korang masuk. So Salty pun swipe lah kad dia dan bagi si kurier ni masuk dekat dalam dan dia follow daripada belakang. Salty berhenti kejap dekat mailbox dia sementara si kurier ni terus masuk lift. Dengan tak semena-mena mamat kurier ni terus tekan button untuk menutup pintu lift tu sementara Salty menyuruh untuk tahan pintu lift tu sekejap je. Mamat kurier ni buat sardin je guys. Tak apalah, maybe mamat kurier tu nak cepat kot. So si Salty ni pun tunggulah untuk lift tu turun balik. Tapi korang nak tahu apa yang jadi? Hoi, sakit hati mat. Mamat kurier ni naik ke setiap tingkat dan berhenti lama gila guys. Di setiap floor paling kurang 10 minit dia berhenti. Mamat kurier ni sandal pintu tu dengan kurier kad yang dia bawa untuk menghalang daripada pintu lift tu ditutup. Memang menyumpah lah si Salty ni. Bangunan tu ada 18 tingkat weh. Si Salty ni pula tinggal dekat tingkat 7. So apa yang dia buat? Dia terpaksa naik tangga emergency, tapi di setiap floor dia akan tekan lift button tu. Bila sampai dekat rumah, dia letak barang-barang dia, dia sambung pula naik ke tangga tingkat atas 8 sampailah ke tingkat 17. Lepas tu dia turun balik sambil senyum. Dalam pada masa dia turun lift tu, lift yang turun daripada tingkat 18 tu dah mula ke bawah. Dan di setiap floor daripada tingkat 17 sampailah ke bawah, lift tak akan terbuka. Bila sampai je dekat tingkat 7, kedengaran si kurier ni memaki hamun siapa yang buat onar dekat lift tu. Sampailah dekat G, mamat tu menjerit-jerit maki hamun. Padan muka. Lain kali bertimbang rasa lah musibat. Dah kena baru ada akal. Entry nombor 4 ni berkenaan dengan jiran juga. Kalau korang nak tahu, dekat California ramai yang menjadikan rumah-rumah diorang ni sebagai rumah tepangan. Lebih kurang macam guest house lah. Ramai yang meletakkan rumah diorang dekat Airbnb untuk disewa. Time summer break atau cuti sekolah memang ramai pelajar-pelajar U ambil peluang ni untuk menyewa rumah ni untuk berparti. Seorang ahli geologis yang bernama Melissa Scruggs selalunya tak berapa kisah sangat. Rumah sebelah dia ni selalunya dibuat sewa tau, dan ramailah student sewa dekat situ. Korang nak buat pipi ke, korang nak buat apa ke, ikut sekati korang lah. Tetapi pada satu pagi, tanpa ada alasan yang kukuh, dia dapati ada batu besar diletakkan dekat hadapan kereta Melissa ni. Dia menghalang kereta ni daripada keluar daripada tempat parking. Mendidih mat kalau jadi kat aku. So apa yang si Melissa ni buat? Pada 7:30 pagi, dia keluar rumah dengan alat pemecah batu. Come on, dah kerja pun geologis, memang adalah alat-alat benda macam ni. Tanpa membuang masa, Melissa terus start alat tu dan memulakan untuk memecah batu besar tu. Korang pernah dengar kan alat ni macam mana bunyi kuat dia? Budak-budak yang berparti semalaman tu baru je nak tidur masa tu. Yang paling best, si Melissa ni memecah batu tu sedikit demi sedikit guys. Dia bukan nak bagi settle kerja tu cepat-cepat tau. Dia ambil masa selama 4 jam untuk memecahkan batu tu. So korang boleh imagine tak berapa panasnya budak-budak tu. Dah lah baru je nak tidur, terkejut pula dengan bunyi alat bising tu. Semalaman dah lah mabuk, confirm bangun tu kau hangover. Akhirnya selepas 4 jam, batu tu berjaya dihancurkan. Dan selepas daripada insiden tu, tak ada lagi parti sampai pagi daripada jirannya. Itulah, nak buat benda bodoh kalau menyusahkan diri sendiri tak apa guys. Jangan susahkan orang lain. Ambil ubat. Entry kelima ni agak gross guys. Abang Boy nasihatkan kalau korang tengah makan tu, Abang Boy minta korang berhenti kejap. Tak ada siapa yang suka pembuli. Dorang pau budak, mengejek, kadang-kadang sampai memukul guys. Salah seorang daripada Reddit user telah berkongsi apa yang dia buat kepada pembuli dia. Serius guys, Abang Boy baca pun rasa puas hati weh. Cuma gelilah sikit.
Ada seorang mamat yang berasal daripada Brazil. Dia ni dah besar lah, tetapi dia cerita apa yang terjadi pada zaman kanak-kanak dia. Mamat ni membesar dalam keadaan ketakutan sebab sentiasa dibuli oleh rakan sekelasnya. Bukan dia seorang je kena, ramai gila budak-budak jadi mangsa. Tukang buli ni sentiasa pau duit budak-budak ni. Kalau budak-budak ni tak ada duit, dia akan pau bekalan makanan budak-budak ni pula. Disebabkan dah fed up hari-hari kena pau, asyik berlapar je time rehat. So satu hari mamat ni dapat idea macam mana nak balas dendam dekat pembuli dia ni. Pembalasan dendam ni, kejam gila mat. Part ni agak geli sikit. Apa yang dia buat adalah, selepas dia membuang air besar, dia pakai glove dan ambil sisa buangan tu dan membentukkan sisa tu seperti aiskrim. Aiskrim tau, macam aiskrim Magnum tu. Dia kemudiannya siap salut aiskrim tu dengan coklat yang telah dicairkan untuk menghilangkan bau yang kurang enak tu. Gigih. Dia letak aiskrim tu dekat dalam peti ais semalaman, dan keesokan harinya dia pack aiskrim tu dalam bekas makanan dia. Dan pada hari tu, seperti biasa, si pembuli ni akan pau makanan daripada lunchbox mamat ni. Dia dengan rela hati bagi aiskrim tu dekat pembuli. Korang boleh bayangkan tak apa yang terjadi? Pembuli ni baik punya gigit aiskrim tu. Elok je benda tu masuk mulut, dia terus muntah macam orang gila. Mamat ni gelak sampai menangis weh. Pembuli tu berlari sambil menangis mendapatkan cikgu. Last mamat ni telah dibuang sekolah. Sebab aksi ni sebenarnya ada potensi bahaya kepada pembuli ni. Tak pasal-pasal anak orang kena keracunan makanan kang. Walaupun macam tu, pembuli tu dilaporkan tak lagi membuli dan pau makanan orang dah. Pada suatu hari, seorang wanita yang bernama Emil Mercadal terjumpa satu kunci semasa dia berada dekat dalam bas untuk pulang ke rumah. Dekat kunci ni ada tag tau, dan dekat tag tu ada tertera satu nombor telefon. So kalau ikut logik, nombor telefon tu adalah pemilik kunci tu. Dia letak nombor phone ni just in case kalau terjadi kehilangan. Orang yang terjumpa kunci tu akan call lah nombor yang tertera tu. So sesampai je Emil ni dekat rumah, dia pun call lah nombor tu. Instead of terima kasih, Emil telah dimaki hamun dekat hujung talian. Emil pun terkejut lah. Kau dah kenapa kan? Aku nak pulangkan kunci kau je. Apa yang terjadi adalah, Emil bukan orang yang pertama yang call pasal kes kehilangan kunci ni. Pada hari tu saja, mamat tu dah dapat lebih kurang 50 orang call pasal kunci yang hilang. Padahal mamat tu tak hilang apa-apa kunci pun. Apa yang terjadi adalah, salah seorang daripada kawan mamat ni telah beli beberapa kunci murah dan meletakkan nombor mamat ni dekat tag kunci tu. Dorang kemudian dia telah meletakkan kunci-kunci ni di sekitar bandar, dekat dalam bas, dekat dalam pondok telefon, dekat toilet, pendek cerita dekat mana-mana sajalah. Dan dekat kunci tu diorang letak nama-nama yang lain tetapi menggunakan nombor yang sama. Gila lah, kalau jadi dekat aku pun aku menyirap. Korang ajar sial prank macam ni. Disebabkan cerita ni tersebar, prank ni menjadi trend dekat TikTok pada satu masa dulu. Ramailah buat ni dekat ex dia, dekat bos, dekat rakan sekerja dan macam-macam lagi lah. Korang jangan buat weh, bawa-bawa lah berbincang. Kalau dah kena tinggal tu, move on je lah. Janganlah balas dendam dekat ex korang. Entry seterusnya mengingatkan kepada orang lelaki jangan buat pasal dengan orang perempuan. Seorang isteri bertindak untuk meletakkan banner di hadapan rumah memberitahu semua orang di kawasan kejiranan tentang kecurangan suaminya. Dia siap beritahu yang suami dia ni curang dengan 2 orang perempuan guys, semasa dia tengah sibuk menjaga ibu mertuanya yang sedang sakit. Itu tak apa lagi guys, ada yang kasih up lagi beberapa level. Dorang siap menyewa billboard untuk memberitahu satu dunia pasal kecurangan suaminya. Ini dah tak fikir dah tutup aib ke buka aib ke apa benda, dia kasih langgar je. Lagi sekali abang berpesan, jangan buat hal dengan orang perempuan ni guys. Ada pepatah Jerman purba menyebut, a happy wife, a happy life. Parking dekat shopping kompleks memang menduga iman. Boleh sampai setengah jam semata-mata nak cari parking je. Disebabkan ini, adalah beberapa pengguna yang otak dia tertinggal dekat rumah. Instead of menunggu dan mencari parking macam orang biasa, dia dengan selamba abah dia parking betul-betul dekat tengah-tengah laluan dan menghalang kereta lain untuk lalu. So apa yang pengguna lain buat? Diorang bergotong royong bersama-sama dengan pekerja supermarket tu mengumpul setiap troli yang ada di sekitar parking tu dan menyusun di sekitar kereta yang parking macam haram tu. Keliling mat. Kalau kau boleh tengok gambar ni, padatlah muka. Lain kali nak keluar, jangan lupa bawa sekali otak tu. Jangan tinggal dekat peti ais, menyusahkan orang, tahu tak?
Entry ke-9 ni berkaitan dengan parking juga. Seorang wanita parking dekat tempat yang tak sepatutnya. So cerita dia macam ni, ada tapak construction dekat area di mana perempuan ni parking. Selalunya ramai je pengguna park dekat area situ, sementara tunggu anak-anak diorang ni balik daripada sekolah, sebab ada sekolah berdekatan dengan area construction tu. Pick up saja tau, diorang tak boleh turun daripada kereta. Pada hari tu tapak pembinaan tu dijadualkan untuk menerima barang-barang binaan yang banyak dan memerlukan laluan dekat parking tu. Awal-awal pagi lagi diorang dah letak notis-notis besar no parking dekat tempat tu guys. Datanglah perempuan ni, kita panggil dia Karen lah Dia pun dengan selambanya park dekat situ. Bila dia keluar daripada kereta, foreman ni pun cakap lah yang diorang nak pakai tempat tu untuk menerima barang. Tahu tak apa yang Karen ni cakap? Alah, kejap je lah, bukan lama pun truck delivery tu pun tak sampai lagi. Chill lah bro. Lebih kurang macam tu lah Elok selepas Karen ni cakap macam tu, truck delivery pun sampai. Dan sekali lagi buruh binaan tu, foreman tu meminta Karen untuk memindahkan kereta tu dekat tempat lain. Tahu tak apa Karen tu cakap lagi? Dia cakap, alah korang buat je lah kerja dekat sekeliling kereta tu. Tu bersusah ke? Dengan selamba dia belah macam tu je guys. Abah dia punya parking kot. Kalau apa yang Karen ni buat tak menyusahkan orang, tak apa lagi. Benda ni sebenarnya menyebabkan jalan sempit di sebelah tapak binaan tu jam gila guys. Akibat mereka terpaksa park truck delivery tu dekat tepi jalan, menyebabkan jalan yang sempit tu bertambah sempit lagi. Come on lah, takkan nak biarkan macam tu je tak? So apa yang buruh binaan ni buat? Dia ikut apa yang Karen cakap tadi. Dia dah pekerja lain, pindahkan semua barang daripada dalam truk di sekeliling kereta perempuan tu. Dipendekkan cerita, bila Karen ni balik ke kereta dengan anaknya, dia pun mengamuk guys. Seperti biasa, kalau korang tengok video-video Karen ni lah dekat internet, diorang akan call polis. Benda tu memang SOP diorang. Bila polis tiba di tempat kejadian, foreman ni pun explain dah kat polis tu yang Karen ni telah menghalang mereka untuk buat kerja dan menghalang aliran trafik di jalan. Karen bertindak untuk masuk balik ke dalam kereta dan cuba untuk memandu keretanya keluar daripada tempat tu, mengakibatkan pelanggaran kecil berlaku. Bila polis mengarahkan Karen untuk keluarkan daripada kereta, dia buat tak tahu je guys, sehingga kan polis terpaksa menggunakan kekerasan. Last polis terpaksa towing kereta Karen ni dan menahan Karen. Korang nak tahu sebab apa? Karen ni sebenarnya drive tanpa lesen guys. Semua tu terjadi depan anak-anak Karen. Aduh hai, kalaulah si Karen ni chill je dan park kereta tu dekat tempat lain, semua ni tak terjadi. Tak pasal-pasal masuk ke dalam. Dia telah ditahan atas kesalahan memandu secara berbahaya, merosakkan private property dan memandu tanpa lesen. So entry ke-10 ni terjadi dekat kawan abang boy sendiri. So cerita dia baru lepas break up dengan awek dia ni. Dia dah couple 2-3 tahun weh. Memang planning nak bertunang bagai. Tetapi sayang, dia dapat tahu yang bakal tunang dia ni curang. Kantoi pergi check in dekat hotel dengan lelaki lain. Sadis gila kot. Kita orang memang tak suka pun Minah ni. Perangai macam tak tahu dah cakap lah. Kita orang panggil Minah ni ketam sebab mata dia ada juling sikit. Sikit je lah. So bersedih lah member kita orang ni. Masalah member kita orang ni, dia masih bekerja di company yang sama dengan Ketam. Company kecil pula tu. Memang hari-harilah berselisih dengan Ketam ni. Lama kelamaan dia macam boleh move on lah. Beberapa minggu selepas tu dia berhenti kerja, sebab dia memang dah apply kerja selepas dia break up dengan Minah ni. Tapi kan, abang boy tahu, kawan abang boy ni memang jenis pendendam guys. Korang cuba bayangkan dulu pernah seorang member pergi dating dengan pinjam motor dia ni tau. Tetapi lepas dating, dia ni tak isi minyak beberapa kali guys. Dia ni nak marah pun tak tahu nak cakap apa. Dia relax je. Dia tunggu setahun untuk balas dendam. Bila member kita orang seorang lagi ni dah beli motor, dia pula pinjam nak pergi dating katanya. Motor member kita orang ni V100 tau, skuter V100 tu. Suzuki V100 ni pelik sikit. Kalau korang familiar, dia punya tempat minyak tu dekat sebelah. Korang kena pulas kunci dekat mana tah abang boy tak ingat. Pulas kunci, baru benda tu terbuka untuk isi minyak. Kalau korang angkat seat tu pula, dia ada macam lebih kurang tempat isi minyak juga. Tetapi sebenarnya itu adalah tank tuti, minyak tuti punya tempat. Dia tahu benda ni, tapi disebabkan dendam dia, masa nak balik rumah lepas dia dating tu, dia isilah minyak. Korang tahu tak dekat mana dia isi? Dia isi dekat tangki tuti guys. Hui, barai motor tu. Motor baru kot, kena overhaul habis. Okay, back to the story. Dalam 2 bulan lebih lepas dia kena dam tu, secara kebetulan dia plan nak balik kampung.
Dia punya kampung dekat Perlis tau. Daripada rumah dia dekat KL ni sampailah ke Perlis, dia akan stop di setiap petrol station. Korang nak tahu tak apa dia buat? Dia masuk dekat toilet, lepas tu dia tulis nombor X dia dekat setiap pintu toilet tu. Tak cukup dengan tu dia letak perkhidmatan urut dewasa, good massage. Ada yang letak perkhidmatan renovation rumah, ada tukar awning, tukar plumbing, dan macam-macam lah dia letak. Daripada KL sampai Perlis kot. Gigih gila Mamat ni. Tak cukup dengan tu, masa dia nak balik KL pun daripada Perlis, dia buat benda yang sama dekat petrol station atau R&R yang dia singgah. So dipendekkan cerita, beberapa minggu selepas tu dia bertemu balik dengan rakan sekerja company lama dia. So diorang pun bersembang-sembang lah, update live each other. Terbuka cerita pasal Ketam. Apparently apa yang terjadi adalah Ketam stres sebab ada orang sentiasa call dia bertanyakan pasal massage lah, nak renovate rumah lah, nak check in lah, sehingga kan Ketam terpaksa tukar nombor telefon guys. Kalau korang ada member pendendam macam ni, janganlah cari pasal. Dorang punya level remeh tu level lain guys. Korang jangan ikut weh apa benda yang abang boy cakap ni. Benda ni salah di sisi undang-undang tau. Tak apa, it's okay. Bunga bukan sekuntum. Pada abang boy, the best revenge is to improve yourself. Jangan balas dendam macam contoh dekat dalam video ni. Tahu? Jangan buat hal. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video abang boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, abang boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja abang boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video abang boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.